العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء وسيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, kesihatan tubuh badan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita setelah beberapa bulan kita diputuskan untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan malam ni Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sambung kembali perbincangan kita untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah dalam surah Al-Imran ayat 140, muka surat 137 atas sekali. Ya, ni sambung kepada yang kita buat secara online 2 kali, ya, secara Zoom hari tu. Ni sambung pada ayat tu, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhiza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin wallahu la yuhibbuz zalimin. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Jumpa lah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talquhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni ayat yang masih lagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, gambarkan keteguhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran dan semangat jihad mereka untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya di dalam peperangan Badar, maka di dalam peperangan Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menguji umat Nabi Muhammad yang masih lagi awal pembentukan negara Islam pada masa itu, iaitu pada tahun yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dicubai dengan peperangan Uhud, ya. Ini sekali ini berlaku di kota Madinah, di luar kota Madinah, dan seterusnya peristiwa tersebut
yang menyebabkan mati kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seramai 70 orang sahabat. Begitu juga ada hak ia kena tawan dan sebagainya. Jadi sebelum ni kita dapat tawan 70 dalam peperangan Badar dan membunuh orang kafir seramai 70 orang juga dalam peperangan Badar. Kali ini tewas. Ini menguji tahap keimanan umat Islam di zaman awal Islam pada masa itu, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Setelah bunyi mulutlah macam-macam ayat yang akan kita baca berikutnya, bila berlaku peperangan Uhud tu, bila kalah tewas, maka ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada sahabat yang mengatakan kalau Nabi itu wafat, tak benarlah agama yang dibawa dan sebagainya. Maka turunlah ayat-ayat yang berikutnya yang akan kita baca di dalam ayat ini insya-Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, in yamsaskun qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Jelas. Jika kena kamu kesusahan daripada luka dan seumpamanya, maka sungguh telah kena akan kaum kafir itu kesusahan umpamanya, iaitu umpama yang kamu rasai pada hari ini juga. Dengan mana? Dengan perang Badar, yakni dalam peperangan Badar. Kerana dibunuh mereka itu kufar. Yang mengikuti peperangan Badar itu seramai 70. 70 orang dan tawan pula 70 orang. Dan ditawan muslimun pada Uhud, iaitu seramai 20 orang. Maksudnya orang kafir juga tawan orang Islam seramai 20 orang. Dan mati syahid pula 70 orang. Maksudnya tuan-tuan, nampak macam nak seimbang antara tewasnya orang Islam, tewasnya orang kufur dalam peperangan Badar, musyrikin pada masa itu, dan juga orang Islam dalam peperangan Uhud. Ini satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita umat Islam ini tentang semangat jihad dan juga sabar. Akan dinyatakan lepas ni. Kata dia perbuatan Khalid bin Al-Walid dahulu daripada Islam. Maksudnya siapa yang jadi qaid tentera pada masa itu? Siapa yang jadi jeneral tentera yang menewaskan tentera yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, iaitu dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Jadi Khalid Al-Walid ni dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Pada tahun itulah barulah dia masuk Islam. Lewat sikit dia masuk Islam. Sebelum ni dia bersama dengan golongan musyrikin. Walaupun saudara dia masuk Islam lebih awal, iaitu Walid bin Al-Walid, saudara dia, abang dia yang ditawan dalam peperangan Badar. Bila Khalid Al-Walid bersama dengan abang dia juga pergi ambil dengan Nabi, buat tebusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, sampai di jalanan Walid ni lari balik masuk ke Madinah. Maksudnya tak mau balik ke Mekah, walaupun sudah pun dibayar diah ataupun dibayar apa nama kita panggil? Apa dia? Tebusan. Apabila dah bayar tebusan, tapi dia tetap juga kembali ke Mekah untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk memeluk agama Islam lah. Dan Khalid Al-Walid setelah perjanjian Hudaibiyah. Lambat sikit dia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikian itu segala hari itu kami paling akan dia antara manusia, sehari menang bagi satu firqah dan sehari bagi lainnya, supaya jadi pengajaran. Maksudnya soalan itu kalah menang itu sunnatullah. Sebab apa menang? Kerana adanya khitah, perancangan strategik yang kuat, yang mantap. Kalau strategik kita dimungkiri atau strategik kita tak kemah, berartinya kita tewas. Sekarang ni Euro, orang main bola Euro 2020. Satu lagi di Afrika tu apa nama? Copa America 2021.
Dua benua ni berlawan hebat. Semua pemain-pemain dia hebat. Tapi mesti ada menang dan juga ada kalah. Sebab apa? Sebab strategi. Bila masuk atas badan tersebut, kena ada strategi. Kalau strategi dia tak hebat, ataupun strategi dia boleh dikucak-kacirkan oleh pemain-pemain lawan, berarti dia tewas. Begitulah keadaan yang berlaku dalam peperangan Uhud. Kenapa tewas? Kerana 70 orang yang ada di atas Jabal Rama, Abdullah, yang dipimpin oleh sahabat yang bernama Abdullah tersebut, Nabi sudah buat amanah jangan turun. Walau apa sekalipun, sehinggalah Nabi bagi lampu hijau untuk turun. Tapi rupa-rupanya bila dia tengok dengan nikmat dunia, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh Khalid Al-Walid setelah mereka berundur, kerana kekuatan tentera pemanah tersebut, mereka tak boleh menghampiri tentera di bawah yang dipimpin oleh Nabi SAW. Lalu dia undur dan tinggal harta. Tapi cerdik Khalid Al-Walid, dia pusing Jabal Uhud tersebut. Kut belakang lebih kurang, kalau nak kira lebih kurang tak silap saya dalam kilometer. Dia pusing belakang, kemudian sebahagian daripada tentera yang ada atas bukit turun di bawah. Maka masa tu dia buat serangan hendak dan cuba merampas bukit tersebut. Serang daripada belakang. Maka ketika itu orang Islam ada di bawah terlindung dari bukit. Hak yang baki, yang istiqamah di dalam perjuangan dia atas bukit Rama, itulah dia kata musuh serang balik, naik balik. Nabi perintah supaya naik, tapi walaupun naik, mereka sudah pun terlambat. Kerana Khalid Al-Walid, pecutan dia laju dengan kuda dia bersama tentera, maka lalu berlakulah di situ peperangan yang begitu hebat yang menyebabkan 70 orang mati. Orang tentera Islam hari itu baru hampir 1000 orang. Tak ramai. Depa tu dah 3000. Begitu ramai. Jadi dekat 2 kali ganda. Cuma semangatnya kerana ada semangat jihad dan juga adanya semangat kesabaran dalam diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat kita ni nak bagi semangat balik, pulih balik minda orang Islam pada masa tu. Bukan kata bila kalah hak kali ni kalah selama-lama, tapi sebaliknya hendaklah kita merancang, buat balik perancangan kita dengan baik, kerana tewas tersebut itu sebagai satu pengajaran daripada sunnatullah. Apa yang berlaku hari ni pun naik turun macam yoyo kita hari ni dekat 10,000. Sabarlah tuan-tuan. Sabar. Jangan kita jihad kita ni satu, jarak, lepas tu basuh tangan. 3 perkara ni pun susah nak amal ni. 3 perkara nak jihad ni. Hak ni pun dah apa susah. Nak pergi tempat keramaian orang lain pun kita tak boleh nak sabar. Lama tak tahu rumah kat mana pun nak kena turun. Kau mana cakap apa? Turun kat mana pun. Mana boleh. Kalau sehari-hari tak turun, cerai lah. Mesti kena tengok bumi. Turun. Turun tak apa lagi tengok bumi. Tapi kalau pergi dalam majlis-majlis keramaian, orang kata jangan buat keramaian, kita buat juga. Sebab apa? Mati hidup kita ni Allah tentu. Bukan Covid. Tu cerdik tu. Tu cerdik lasu tu payah juga. Tak apa. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waliya'lamallahu allazina amanu." Tujuan apa ni? Tuhan nak test, nak tengok mana sebenarnya orang Islam hak betul, hak mana hak munafik. Hak mana hak fasik ni? Hak jenis sembang saja. Sembang berani. Tapi bila jemput pergi dekat, lari dia dulu undur diri. Dan ketahui Allah akan segala orang yang mukmin dengan sebenar-benar yang lain. Jadi ayat ni tuan-tuan, kalau kita di segi akidah lah, waliya'lamallahu allazina amanu. Adakah Allah ni kalau dia tak tengok benda zahir ni, Tuhan tak tahu dalam yang akan berlaku? Tuhan tahu dah. Tapi nak tunjuk bukti kepada kita. Apa yang Tuhan tahu jauh belum asal lagi azali, ternyata ada depan kita. Mana? Golongan munafik. Bila berperang-perang, dia tengok nampak nak kalah, dia kata, mana bos kita Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay, cubalah kini jumpa dengan Abu Lahab tu, supaya kita berdamai.
Tengok. Baru uji kalau sikit ujian. Nah, undur dah. Tak silap saya berapa tu? 300 ke 400 orang tak silap saya. Yang undur daripada tentera Islam. Tu pergi kat awal lagi. Sebab dia tengok tentera ramai, tentera kita sikit, tak boleh lagi. Dan ada hak yang keluar nak berperang tu, ada hak yang ada bercita-cita dah. Ayat yang kita baca lepas ni. Dah bercita-cita dah. Lepas ni kalau menang, kita dapat rezeki banyak. Orang ni mah selalu dengan Nabi benar je. Mati boleh syahid. Kalau tak mati boleh harta. Ada hak yang bercita-cita sedemikian ada. Allah Subhanahu Wa Taala ajar sejak daripada awal lagi. Supaya benda ni tak dibawa ke hadapan bila berlaku peperangan yang berikutnya. Wa yattakhiza minkum syuhada, dan supaya diambil daripada kamu orang mati syahid. Kerana apa ambil? Hendak diikram. Apa ikram? Permulia mereka itu. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu mana sebenarnya orang Islam yang beriman, dan mereka yang mati syahid tersebut bila syahid telus dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan yang ada dalam peperangan, lalu mati dia syahid, aku akan ambil dia untuk dimuliakan, iaitu dimasukkan di dalam syurga lah. Kemuliaan Allah, kemuncak dianya masuk dalam syurga. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah nak gambarkan juga kepada kita, dan Allah Ta'ala itu tiada kasih ia akan segala orang yang kafir. Apa dia ni? Iaitu menyeksa akan mereka itu. Atau tanda Allah Subhanahu Wa Taala kasih, Tuhan akan seksa. Seksa macam mana? Sama ada atas dunia ini terbunuh dengan tidak ada ikramiyah, dengan tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dia tu tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di akhirat juga pun matinya tidak akan diberi balasan apa-apa pahala. Maksudnya ganjaran baik tak ada langsung. Kerana apa? Kerana kafir. Kerana kafir itu. Dan barang yang dinikmat atas mereka itu kaya. Dapat kekayaan, perniaga, untung banyak, rumah besar, bangunan bertingkat-tingkat, gedung di darat dan juga di lautan, dan kapal di lautan, gedung di darat, banyak harta dia dapat. Dan juga bila mereka menang 70 dapat bunuh orang Islam. Kemudian dapat juga tawar 20 buat kenduri besar dia. Kenapa? Kita sudah dapat menewahkan Muhammad. Bahkan orang Yahudi yang ikut serta juga masa itu juga, dia kata Muhammad qad mata. Maksudnya Muhammad sudah pun dibunuh. Qad qutila Muhammada. Muhammad sudah pun dibunuh. Tujuh apa? Perang Sarah. Perang Sarah tu maksud dia iaitu dia nak bila dia lalu ke orang Islam duk berperang, dia kata Nabi mu mati dah. Jadi dia boleh menutupkan semangat orang Islam masa tu. Tu tuduhan dia, cara dia lempas. Sedangkan Nabi berundur kerana naik ke bukit sikit, naik ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kerana dalam kecamuk peperangan tersebut, lalu mari berita, sebar berita Nabi mati. Itu juga apa? Sebelum ni hak di Iraq itu, Saddam Hussein mati. Sebarkan Saddam Hussein kena tangkap. Dah lepas berapa lama pula jumpa dalam bawah gelung. Baru boleh tangkap Saddam Hussein. Tujuan apa? Nak melunturkan semangat tentera-tentera yang berjihad pada masa itu, yang berjuang musuh. Tu cara dia sebaran dakwah. Itu istidrak. Apa dia istidrak? Iaitu mengolok-olok sahaja, tiada jadi kebajikan di akhirat. Atas dunia mu gembira tara mana pun, nikmat yang kamu dapat, kekayaan yang kamu miliki, semuanya itu adalah sementara. Kamu akan tinggal juga, dan di akhirat kamu tidak akan dapat apa-apa ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Balas. Maksudnya habis, tak ada apa. Nampak atas dunia ni nikmat, buat sumbangan lebih besar daripada kita menyumbang. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi kerana apa? Halangan akidah, halangan agama. Maka dia tak dapat apa-apa juga pahala, walaupun dia bekerja sama. Ni kan pula orang yang memusuh agama. Yang memusuh agama, walaupun dia bangga dengan kemenangan dia, itu adalah istidraj. Adapun bagi orang Islam, itu dia panggil tarbiyah.
jihadiyah, pendidikan jihad. Ada yang menang, adanya kalah. Yang pentingnya tadi kita usaha dan juga kesabaran itu tetap kena ada. Ayat yang khususnya kita sampai berapa? 52. Okey ni. Dah habis ni. Waliyumahhisallahu allazina amanu, dan supaya mensuci Allah. Ni yang kedua. Pengajaran tadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil tengok mana hak mati syahid betul-betul, hak mana hak yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, waliyumahhisallahu allazina amanu, dan supaya mensuci Allah akan segala orang yang mukminin daripada dosa, daripada barang yang mengena mereka itu. Daripada dosa-dosa yang telah pun kita miliki sebelum daripada ini, kerana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan akan ampun dosa-dosa kita. Sebab itu kata Ibnu Katsir, yakni menghapuskan dosa-dosa mereka apabila mereka memiliki dosa. Jika mereka tidak memiliki dosa lagi, maka mereka akan ditinggikan darjatnya sesuai dengan kadar ujian yang telah menimpa mereka, iaitu bila kena musibah dia sabar. Dulu dalam peperangan, kita sekarang ni pun musibah berlaku dalam soal penyakit wabak. Kita terpaksa sabar, kita terpaksa akur apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bukan kata Malaysia saja, seluruh dunia yang berlaku. Jadi kita akur tersebut, kita sabar dengan musibah tersebut, dosa kita akan gugur. Bila gugur habis dosa kita, apa yang kita dapat seterusnya? Iaitu kita akan diangkat darjat sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah tuan-tuan duduk dalam lera. Tuan-tuan dengar tak apa, saya cakap ni tarik nafas sama. Tarik-tarik naik masuk apa nama bulu-bulu rumah ni lah. Kodok batuk situ. Wayam haqal kafirin. Dan seterusnya mengangkat kedudukan Islam, digugurkan dosa. Wayam haqal kafirin, dan membinasa ia akan segala kafir dengan sedikit-sedikit. Maksudnya apa dia? Hilang kewibawaan orang-orang kafir tersebut. Sedikit demi sedikit, bila dalam peperangan duk tewas. Hak yang tak masuk peperangan, lama-lama dia akur tentang kebenaran agama. Kata Ibnu Katsir, dalam hak ni dia kata, dan membinasakan orang yang kafir, artinya apabila orang-orang kafir itu mendapat giliran menang, maka mereka akan melampaui batas serta angkuh. Dua hal ini akan menyebabkan kebinasaan mereka. Sebab apa ni? Duk bangga, sekali kena dalam peperangan yang berikutnya dia tewas, maka ketika itu mereka akan tersungkur, hilang rasa kemegahan mereka. Itu kata Ibnu Katsir. Kata dalam Wabah Zuhaili ni mana tadi tak tanda. Mana ni tak jumpa. Tak apa, kita terus. Ayat 142. Ayat 142 yang bunyi, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ni anggapan 100 ayat 142. Ayat 142. Saya nak tengok asbabun nuzul dia. Am hasibtum. Ni ada asbabun nuzul. Maksudnya kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat nuzul dia ada yang satu
143 ada. 142 ni mungkin ada kaitan dengan ayat sebelum daripada ni. Kita tengok hak yang keluar lepas ni lah. Walaqad kuntum am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dan membinasa ia akan segala kafir. Ayat bawah-bawah. Tetapi adalah menyangka kamu bahawa kamu nak masuk syurga. Siapa? Kita orang Islam. Semua nak masuk syurga. Am hasibtum, adakah kamu menyangka antadkhulul jannah, kamu akan masuk syurga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Tengok. Dan tetapi adalah menyangka kamu bahawa kamu nak masuk syurga, dan tiada mengetahui Allah akan segala orang yang bersungguh-sungguh daripada kamu pada berperan dan taat. Maksudnya kita ni mari perasaan aku ni ahli syurga dah, ibadat banyak. Sebab aku pun masuk dalam peperangan. Macam saya kata tadi, ada orang yang bila nak masuk peperangan, dia dah ya taman now. No? Maksudnya dia dah bercita-cita dah nak mati syahid, tak ada masalah lagi. Tapi bila mari bercita-cita nak pada nikmat dunia, nak kepada darjat, sebagaimana diangkat sahabat-sahabat yang masuk dalam peperangan Badar. Orang yang masuk peperangan Badar itu adalah ahli syurga, 313. Sebab itu antara sahabat yang masuk dalam peperangan ni, dalam peperangan Badar ni, antara sahabat yang muqarrabi, yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya minal awwalin, orang yang dulu memeluk agama Islam, dan mereka inilah yang pertamanya memperjuangkan agama sampai kepada kita sekarang ini. Jadi kata dia, kita menyangka, dan tetapi adakah menyangka kamu bahawa kamu nak masuk syurga, dan tiada mengetahui Allah akan segala orang yang bersungguh daripada kamu pada perak taat. Kita rasa kita ni orang Islam dah, tapi rupa-rupanya ada sifat nifak dalam diri. Maka kita rasa aku masuk golongan bersama dengan orang yang betul telus dalam peperangan. Dan kita ingat Tuhan tak tahu ke isi hati kita di dalam yang kita buat. Tu Allah Subhanahu wa teguran. Buat teguran kepada kita. Sedangkan Allah nak ceritanya, Allah tahu siapa hak betul-betul aku nak bagi syahid betul. Ia dapat pahala syahid betul. Hak mana dia mati tu bukan kerana nak pada agama sangat, tapi dia nak kepada keduniaan. Adakah sahabat semikian? Tak, masa tu tak ada. Tapi buat teguran awal-awal. Buat teguran supaya yang belakang ni dia tak bercita-cita semikian. Teluslah ataupun ikhlaslah kerana agama. Hak dunia tu dia akan hadis diri. Wa ya'lamus sabirin. Tuhan tahu hak mana yang jihad betul-betul. Wa ya'lamus sabirin, dan supaya mengetahui ia Allah akan segala orang yang banyak sabar pada kesusahan agamanya. Dia tak boleh pergi dah. Kita duduk dalam agama Islam ni, satu kena ada semangat jihad, yang kedua kena ada sabar. Sebab kita akan diuji. Kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala banyak dalam surah yang lain juga, lebih kurang sama dengan ayat kita tu. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu ila akhir ayat. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu, iaitu dugaan, cubaan, sebagaimana hanya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam goncangan ataupun cubaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran juga, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Alif Lam Mim? Apakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jadi ke mana pun akan diuji. Sebab ujian yang ada itulah menentukan sejauh mana semangat dan juga sejauh mana kesabaran yang ada dalam diri umat Islam. Jadi bila ada usaha,
ikhtiar, kesabaran dalam diri kita, itulah sebenarnya kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat kita. Ya, jangan kita tertipu dengan syurga yang kita rasa kita akan dapat sedangkan kita tak layak. Sebab itu ulama kategorikan di dalam kitab tafsir Wahbah Zuhaili. Jadi dia bahagikan jihad itu terbagi kepada beberapa bahagian. Saya catat sikit. Jadi nak ceritanya, jihad dan juga sabar ni dua benda yang akan berhimpun sama, baru boleh menentukan kepada kita kedudukan kita si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata dia, jihad yang paling mulianya ialah jihad fisabilillah, memerangi musuh yang memerangi kita dan kita menghalau dia keluar daripada negara kita ataupun negara yang cuba ditakluki oleh mereka. Sebagaimana kita dulu Portugis dululah mari negara kita, berlawan orang Islam, tok guru kita ulama, sebab dulu jihadnya turun daripada pondok-pondok. Dulu tak ada lagi tentera-tentera MP ni. Daripada ulama-ulama tu bentuk semangat jihad pada masa tu. Sebab tu keluarnya Mak Kilau dan sebagainya tu. Yang kedua, jihad baiki diri. Sebab jihad baiki diri pun perlu pada sabar. Kalau kita nak baiki diri, kalau tak sabar, kita akan baiki hari ni, esok dia buat balik. Nak baiki diri kita, tinggal maksiat. Hari ni aku tak mahu dah buat maksiat. Esok tak sabar, orang pula ajak kita buat lagi. Begitu. Kemudian juga jihad lisan. Jihad lisan sekarang ni dia ganti dah zaman kita ni. Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, macam-macam. Kita kongsikan. Berartinya kita kongsikan benda yang tak sepatutnya kita kongsi. Berarti seolah-olah kita kata apa yang tak sepatutnya kita kata. Sama. Walaupun dia tulis sini lisan, tapi kita buktikan lisan kita itu dengan tangan kita. Tapi itulah, kalau depan kita akan kata demikian. Ada orang yang tak nak kata dengan mulut, tak sampai hati. Sampai dengan tulisan, sama tuan-tuan. Kemudian yang keempat, jihad sayangkan harta. Ni payah ni. Semua kita sayang pada harta. Imam Syafi'i bila diadu oleh seorang pekerja buruh, dia kata, hidup aku ni tak cukup lah. Wahai Imam, dia jumpa Tok Guru. Wahai Imam Syafi'i, hidup aku ni tak cukup. Tak cukup macam mana belanja tak cukup. Dia kata, mungkin jumpa dengan tokanmu, potong gaji. Hari tu dia gaji dia 4 dirham. Potong gaji. Dia tak apa, mungkin Tok Guru kata pergi jumpa dengan token dia, suruh potong gaji. Token kata potong gaji, naik gaji masalah. Potong gaji. Bila potong gaji, duduk berapa lama? Tak, dah potong gaji lagi. Ngebil lagi tinggi. Tiba-tiba suruh potong gaji. Tak apa kan Cuk Guru. Pergi jumpa Imam Syafi'i. Syafi'i kata, tak selesai lagi. Dia suruh akad darah putih. Tak. Dia kata apa? Potong gaji lagi. Tu dia. Potong, tinggal 2 dirham. Dulu 4 dirham. Tinggal 2 dirham. Duduk berapa lama? Hidup dia okey. Hidup dia sempurna. Cukup. Walaupun dengan dia 2 dirham. Masya Allah, mungkin batu apa duduk mari sebagainya. Pergi mengadu pula kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, aku alhamdulillah rasa cukup dah. Apa di sebelah tu? Nak cerita yang iktibarnya, keberkatan di sebalik harta yang kita dapat. Kita ni gaji naik tiap-tiap tahun. 200, 120, 220 tak ingat tiap-tiap tahun. Bos saya naik gaji. Takut nanti duk naik tu kerja buat kita tu tak sama dengan kadar kita buat. Faham tu? Mu kerja dulu DG41 dengan DG48, mu kerja sama dengan DG48 tu dengan 41. 41 ni budak baru. Kerja dia panah ke apa ke kerja batu tulang sungguh. Mu 44 tu, 48 kira roh sungguh. Mu tak buat kerja apa pun. Orang bawah je. Tak sepatutnya dengan gajimu.
maka Allah tarik keberkatan harta tersebut. Tu di sebalik rahsia Imam Syafi'i suruh tu. Ambil iktibarnya begitu. Bukan kata tak boleh naik gaji. Mesti kena naik. Dah letak dah, tetap dah, kerajaan pun tetap dah. Supaya naik gaji tiap-tiap tahun kaki tangan awal kena naik gaji, kita kerja kilang pun naik gaji sebagainya. Tapi naik gaji tu ingat itu sebagai motivasi untuk kita kerja lebih kuat. Tak payah duk merungut banyak. Ni kau naik pakat banyak, kau banyak merungut. Kau semakin kita kata ilmu, dah pemikiran dah semakin mata ni nampak kok tu kok no ni kok. Dak buka mulut saja. Balas orang saja. Sebab tu lagi kaya, lagi banyak duit, balum apa nama? Rasuah. Ambil rasuah hari. Hak di Kelantan tu sehari dua ni masuk kena tangkap balik tangkap dah. Dah lah air tak apa nak cukup. Dia balon entah berapa bilion, berapa juta. Berapa? 7. Kok lebih lagi tak cukup kalau buat ambil sikit-sikit Kenapa? Tak telus. Tak telus. Kerana apa ni? Kerana rasa tak cukup. Tu patut kau nak kira juta tu. Sejuta ni berapa 100 ribu ni? 100 ribu 1 juta tak? Kau macam mana? Berapa? Ribu kali ribu? Alah gila. Dah nak cerita. Kita sepandai sebut je. Nak ceritanya banyak. Kalau saya kerja gaji 3-4 ribu, kalau nak kali dengan umur tu dah cukup 1 juta ke tak duit kita ni? Nak kira lah. Kalau dikira daripada awal kerja sampai nak pencen tu, ada ke tak sampai 1 juta? 30 tahun dapat? Boleh jadi. Tapi ada sipai tahu 1 juta? Tak ke? Agak bantu orang. Akak bendera ada mana? Apanya tu? Dia sambil dengan bendahari. Bendahari tak ada duit pun. Ada simpan barang je. Kan ambil situ tak? Yang ada beli, tak usah ada beli. Ya. Kereta jangan pakai, apa jangan pakai. Boleh kau nak hidup gitu ke? Tak boleh hidup. Tak ada nikmat. Orang panggil tak mensyukuri. Gaji mahal, patut mu pakai Lamborghini dah gaji mahal. Dak pakai Proto Saga, beli hok buruk sekali. Pas siapa Pondok Tanjung nak pergi mesyuarat PPD, mampu Pondok Tanjung. Tu orang panggil tak bersyukur dengan ni nikmat pula. Gopo nikmat pula. Memang dah. Tu dia. Panjang cerita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok. Okey, jadi dua perkara jihad dan juga sabar ini itu adalah testimoni daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman bila berlaku dalam peperangan ataupun bila ada musibah. Sebab tu kena ada ikhtiar. Kita kok mana ikhtiar? Ikhtiar kita lah ni cocok cucuk vaksin ni. Lepas tu bila cucuk vaksin pilih pula Sinovac ke, Pfizer ke, apa nama ni? AstraZeneca ke, apa jenis ka lagi lah. Nak pilih hak mana satu? Hukum dia semua harus. Ambil pergi mana? Hak mana doktor nak cucuk pergi. Ustaz Hamzah pun nampak cucuk dekat mari ke gini. Hari ni. Alhamdulillah semua cucuk tak? Hak cucuk boleh mari masjid. Hak tak cucuk kena cucuk dulu mari masjid sikit lagi. Sikit lagi kot. Lah ni amalkan 3 perkara tu dulu. Tak ada 3 perkara tu letih sikitlah. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talquh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Kita perhabis ayat ni sikit lagi. Dan sungguh adalah kamu itu cita-cita kamu akan mati syahid. Ni tu jelaskan kepada kita. Mana hak kita berangan-angan orang Islam ni sebenarnya? Ni benar ni yang kita nak. Memang kita nak benar ni, nak mati syahid kalau bolehnya begitulah dah. Daripada dahulu kamu bertemu akan dia, sekira-kira kamu berkata mudah-mudahan bagi kami satu hari seperti hari Badar supaya kami dapat baraya dapat segala syahidnya. Jadi seolah-olah kita bercita-cita untuk mati syahid
angan-angan kita tu tamannal mauta. Jadi kalau angan-angan tu benda tak jadi kenyataan. Kita kata lah, angan-angan mak jenis. Ni kita bercita-cita. Cita-cita ni kita kena kejar, kena cari. Tak salah kita cita-cita kita tinggi menggunung, tak salah. Yang pentingnya ada usaha. Yang salah tak cita-cita tinggi menggunung tapi tak usaha. Nak periksa SPM nak 12A. Nah, duk tidur lah. Zaman PKP ni kau duk tidur. Cikgu buat online, song tidur. 3-4 orang yang masuk online. Cita-cita kalau tanya, kalau boleh semua nak A. Boleh capai? Agak mustahil untuk capai. Sebab apa? Sebab tak ada usaha. Sebab kita ni kalau amal ibadat pun kurang, nak dapat ilmu laduni, nak ilmu kasyaf yang dicampur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ilham dalam diri, susah. Nah, sebab tak ada ikhtiar. Hak yang ada ikhtiar, yang ada usaha, hak tu Tuhan nak campur dalam diri dia dan sebagainya. No? Dan sungguh adalah kamu itu, cita-cita kamu akan mati syahid. Mana? Daripada dahulu kamu bertemu akan dia Nabi Muhammad. Sekira-kira kamu berkata, ya, apa hak kita cita-citanya? Iaitu mudah-mudahan bagi kami satu hari seperti hari Badar. Ni syarah dia. Ya, supaya kami dapat barang yang dapat segala syahidnya. Dalam peperangan Badar 70 orang kita dapat bunuh orang kafir 70. Hak mati berapa? Dalam peperangan Badar berapa 12 orang. Lupa peperangan Badar. Yang meninggal dunia ada yang meninggal kan? Jadi itu adalah antara orang yang mati syahid peringkat awal dulu. Masya-Allah tabarakallah. Nah, jadi apa hak dia dapat? Balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid tu jangan kawal atas sabannal ladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbih. Jangan kamu menyangka orang mati syahid tu mati. Tapi sebenarnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Yarfa'ullahu darajatahum. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat mereka. Faqad ra'aitumuh. Benda ni mudah lihat. Maka sungguhnya telah kamu lihat akan syahid itu. Sebabnya peperangan. Kenapa? Mempertahankan agama. Kenapa? Kerana kamu nak mempertahankan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita nak pertahankan akidah. Tu. Nah, jadi masa ketika itu kita dah lihat bagaimana sahabat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tanzurun. Nah, faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan kamu itu memandang kamu akan hal betapa ia orang mati syahid. Maka kerana apa kamu pecah belah pada ini perang Uhud. Jadi kalau kamu nampak dah bahawasanya nikmat yang dapat janji Allah kepada orang yang mati syahid dalam peperangan Badar, kenapa pula dalam peperangan Uhud ni mu boleh berpecah belah? Itu teguran Allah yang terakhir. Nah? Belum ni okey, mu boleh bersatu. Apa hak Nabi suruh, apa hak Nabi perintah mu boleh buat. Tiba-tiba dalam peperangan Uhud kamu boleh mukhalafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu boleh menyalahi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Nah, sehingga kamu cepat rasa lutus semangat. Hilang semangat dengan dakwah yang dikatakan Muhammad sudah pun mati. Sedangkan walaupun aku mati, agama yang telah disampaikan oleh aku wajib kamu pertahankan. Kerana apa ni? Kerana itu adalah amanah Allah kepada kita. Sebab tu ayat yang Tuhan turun kisah Badar lepas daripada ni, nah, Allah kata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, tidaklah Muhammad itu melainkan dia tu seorang rasul yang telah dahulu sebelum daripada kamu rusul-rusul. Rusul, jamak kepada rusul. Maksudnya sebelum daripada ini sudah pun diutuskan kepada kamu nabi-nabi yang terdahulu, semuanya mereka itu berjihad untuk pertahankan agama dia.
Nah, jadi kamu juga jangan sampai kamu luntur, walaupun semangat kamu itu cuba direndahkan oleh musuh kamu, tetaplah kamu pertahankan akidah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sebab itu bila dikhabarkan kepada Abu Bakar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bersegeralah Abu Bakar ke rumah Sayyidina Aisyah. Dekat ya, sini kau pintu nu. Pintu pagar lebih lagi kau. Rumah Abu Bakar ke, kita tengok Babu Bakrin. Babu Umar, Babu Abu Bakar, jalan kita nak pergi Raudah lah ni. Nak masuk Raudah, masuk Babu Abu Bakar, Babu Abu Umar tu, situ. Jadi bila dengar berita mati, terus Abu Bakar pergi masuk rumah Sayyidina Aisyah. Aisyah kan anak dia. Nah, ketuk itu kita tengok jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ada duduk bawah. Nah, man qala Muhammad qad mata, siapa yang kata Muhammad mati, qata'a unu, aku akan potong tekuk dia. Nah, sebab dalam peperangan Uhud juga orang kata siapa yang kata Muhammad mati, aku akan pacun tekuk dia. Dalam peperangan Uhud tersebut. Jadi hak ni pula bila kata Muhammad mati, Umar pun kata begitu. Abu Bakar kita tengok Nabi Muhammad sudah pun wafat, lalu dia keluar, dia kata kepada Umar, Umar duduk. Duduk kat Umar. Nak tenangkan jiwa dia. Nak orang tengah marah ni, suruh duduk. Duduk kat Umar. Nak man amana bi Muhammad, Muhammad qad mata. Siapa yang beriman dengan Muhammad, Muhammad dah mati. Tapi siapa yang beriman dengan Allah, hayyun la yamut. Allah itu hidup, tak akan mati. Full stop, titik situ. Jadi kalau begitu, walau apa keadaan sekalipun, kamu bersedih tak mana, memang itu lumrah kehidupan, kita boleh bersedih. Tetapi tetap wajib kita pertahankan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ni khusus nampak zaman Nabi, itulah tarbiyah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita contohi, teladani pada masa kita hari ni dan juga akan datang. Sebab Al-Quran ni dia tidak ada waktu untuk kita amal setiap masa. Sesuai digunakan pada setiap masa dan waktu. Itu Quran. Jangan orang kafir, orang yang tadi kata kalau bab cerita ni, ni dia panggil semata-mata cerita lah. Nah, kita pun orang sejarah kata kita menghayati sejarah sebab sejarah itu akan berulang. Nah, sejarah itu akan berulang. Maksud benda yang hampir sama dia akan berlaku balik bila kita tidak betul-betul taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. A'lam bi muradihi. Kita berhenti dah di situ insya-Allah. Nah, jadi ayat yang kita baca ayat 143 tu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala